Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي زدنا علما اللهم ربي يسر ولا تعسر بك بالخير أما بعد Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua Alhamdulillah. Hari ini 18 Rajab. Kita bersama dikumpulkan dengan bawah rahmat kasih sayang Allah, taufik darinya. Hari ini kita menyambung siri kuliah zikir pagi petang. Okay, Alhamdulillah. Hari ini kita masuk surah An-Nas. Okay, surah An-Nas. Kalau dalam buku zikir kita tu muka surat 12. Muka surat 12. Alhamdulillah. Apakah makna An-Nas? Manusia. Jadi surah ni untuk kita. Okay, subhanallah. Saya mulakan dulu dengan kelebihan surah ni. Kita ulang sikit. Kelebihan surah An-Nas, hadis Rasulullah SAW. Again, hadis riwayat Muslim. Tidakkah kamu memerhati ayat-ayat yang turun semalam yang tidak ada yang sama sepertinya, iaitu kelebihan yang tidak dapat ditandingi adalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Okay? Rasulullah selalu membaca 3 kul ini bila setiap kali selepas solat dan sebelum tidur. Okay? Zikir pagi, petang. Okay, Rasulullah selalu membaca 3 kul kalau waktu malam tu, tiup dekat tapak tangan, lepas tu sapu kat seluruh badan. Nanti baca dekat Sahih Muslim. Okay, Rasulullah membaca 2 surah iaitu An-Nas dan Al-Falaq. Nama 2 surah ialah Mu'awwizatain semasa baginda Nabi disihir oleh orang Yahudi. So dengan izin Allah, sihir tu pun hilang. Okay, Alhamdulillah. Surah An-Nas, An-Nas bermaksud manusia. Kalau kita perhatikan, An-Nas ni, dia punya kata dasar ialah kalau bahasa Arab, An-Nas ni, kata dasarnya Nasia. Nasia tu maknanya tu tak apa? Lupa. So, kita ni manusia, al-insan memang pelupa. Lupa apa? Ngaku tak kita ni pelupa? Ngaku, Alhamdulillah. Apa yang kita lupa tu? Kita kalau tadabbur, dia adalah why. Tapi baca tafsir, what. Maksudnya, kita baca tafsir untuk kita dapat jawapan. Tapi tadabbur adalah untuk kita menjawab persoalan yang kita create soalan tu. Okay? Subhanallah. Kenapa manusia ni dikatakan pelupa? Apa yang kita lupa? Macam itulah kalau tadabbur. Kita baca ayat tu. Kenapa ayat ni macam ni?
Untuk apa ayat ni? Kepada siapa ayat ni? Itu soalan-soalan contoh bentuk soalan kalau kita tadabbur ayat Al-Quran. Ingat, ayat Al-Quran adalah kata-kata Allah. Dan sebenarnya bila kita membaca Al-Quran, kita sedang berbicara dengan Allah. Sebab tu dia kena dua hala. Kalau baca Quran satu hala je, baca je. Itu bukan namanya berinteraksi. Itu bukan namanya berbicara. Bukan berbual. Jadi kalau berbicara, dia mesti dua hala. Ada soal, ada jawab. Ada jawab, ada soal. Macam tu. Okay? Subhanallah. Apa yang manusia lupa adalah, okay, maknanya lupa tak tahu ke? Lupa tu tahu. Bukan tak tahu. Betul tak? So sebenarnya asalnya kita tahu. Apa yang kita lupa tu asalnya kita ni tahu. Okey, surah Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, muka surat Al-Quran 173. 173. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. Sambung. Syahidna. Apa maksud syahidna? Apa maksud syahadah? Kalimah syahadah. Maksudnya apa? Ashhadu. Apa makna ashhadu? Aku bersaksi. Jadi ini yang kita lupa. Sewaktu kita di alam roh. Sebelum kita masuk ke dalam alam rahim. Sebelum Allah pilih roh kita dimasukkan ke rahim mak kita. Allah dah tanya dah. Allah tanya apa? Alastu bi rabbikum. Apa yang Allah tanya kita tu? Alastu. Bukankah aku ini bi rabbikum? Tuhan kamu. Allah dah tanya dah kat kita. Allah dah tanya dan kita pun dah jawab. Apa kita jawab? Qalu. Kita pun menjawab. Bala. Apa kita jawab? Qalu bala syahidna. Aku bersaksi. Apa yang kita saksi? An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Kita mengaku, ya kau Tuhan kami, ya Rabb. Dan Allah kata apa? Supaya yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai. Tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini. So kenapa Allah ulang ketika dalam roh, alam roh kita dah jawab. So Allah kata apa? Bila kita lahir kat dunia, okay, waktu kita tak tahu apa-apa, kita tak pandai apa-apa, semua mengharap nangis je tahu. Okay, masa tu kita tak lawan Tuhan. Tapi kita mula je pandai, dah dijazah. Okay, dah akil balik, dah pandai beza mana baik, mana busuk, mana wangi, kita mula lawan. Jadi kita lupa apa kat sini? Apa yang kita lupa? Satu, kita lupa kita hamba. Hamba kepada Rabb kita. Okay, subhanallah. Kita selalu lupa kita ni status apa? Hamba. Status hamba. Okay. Surah 58, ayat 19. Surah 58 ayat 19, muka surat 544. Al-Quran, muka surat 544. Surah ke 58, ayat 19. Bila kita lupa Allah, apa jadi? Istahwaza alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Syaitan telah menguasai dan mempengaruhi mereka sehingga menyebabkan mereka lupa mengingati ajaran dan amaran Allah. Mereka itulah puak syaitan.
ketahuilah bahawa puak syaitan itu sebenarnya orang-orang yang rugi. Kita tahu kan syaitan di kalangan jin dan manusia. So bila lupa Allah, lupa perintah Allah, lupa larangan Allah, lupa nak beramal dengan ajaran Islam, maka siapa yang akan menguasai kita? Syaitan. Dan maka menjadilah puak kepada syaitan. Pengikut syaitan. Dan siapa yang mengikut syaitan, Allah kata apa? Humul khasirun. Bukan semakin kuat. Bila jadi puak syaitan, menjadilah golongan yang lemah. Lemah. Khusr. Kalau surah Al-Asr, khusr tu apa? Wal asr. Innal insana lafi khusr. Apa maksud khusr? Rugi. Dah ada jawapan kat situ. Ada tak jawapan kat skrin? Lah pen ni. Sekejap Oh, sorry saya tak ada. Ni. Cuba tengok bawah ni. Ada dah jawapan kat situ. Okey. Khasirin. Itu rugi. Itu siapa? So, patah balik. Lepas ni supaya kita makin semangat baca surah An-Nas. Jangan ingat tu surah tadika. Kalau dia tak banyak manfaat, Nabi tak suruh kita baca berkali-kali sehari. Betul? Betul? So, jangan salahkan orang juga lah. Kalau ada solat, saya baca An-Nas saja. Maknanya dia faham lah tu kenapa dia baca surah tu. Betul tak? Ke sebab tu surah pendek? Okey. Subhanallah. Surah An-Nas. An-Nas tu manusia. Akulah tu. Kenapa surah ni ditujukan kepada manusia? Okey, An-Nas tu pelupa. Apa yang manusia lupa? Satu, dia lupa tentang status dia. Dia hamba. Apa lagi dia lupa? Dia hamba kepada siapa? Dia hamba kepada Allah yang mencipta. Bila dia lupa Allah, dia lupa ajaran Islam. Dia tak buat apa yang Allah perintah. Dia tak tinggal apa yang Allah larang. Bila dia tinggalkan semua ni, dia lupa diri dia tu hamba, dia lupakan Allah Rabb dia, maka surah Al-Mujadalah ni Allah kata apa? Maka jadilah kuat syaitan. Bukannya makin kuat, jadi makin lemah dan tergolong dalam golongan yang rugi. Nak untung nak rugi ni. Orang kalau tak berapa mantap akal dia pun dia nak untung. Tak ada siapa orang nak rugi, betul? Allahu Akbar. Subhanallah. Okey, minggu lepas kita ada sentuh a'udzu. Apa maksud a'udzu? Apa maksud a'udzu? Aku a'udzu berlindung. Okey, berlindung dari apa? Kepada apa? Dari siapa? Kalau kita perhatikan ayat kita ni, okey, kalau last week, apa maksud a'udzu? Tadi tu makna. Saya tanya ni maksud. Apa dia? Ada dua kan minggu lepas. A'udzu tu ialah menurut Ibn Qayyim, a'udzu adalah yang pertama, kita ambil a'udzu tu sebagai tabir. Sebagai pembatas. Okey? Sebagai penutup. Jadi a'udzu tu ibaratnya bila kita minta pertolongan dengan Allah tu, kita nak minta seperti ada skrin, ada tabir, okey, yang melindungi kita daripada syaitan. Tabir tu apa? Allah sebagai tabir tu maksudnya ialah semua amalan, perintah, larangan Allah tu kita buat. Ingat tak kita cerita minggu lepas? Kenapa dia baca a'udzubillah tak sama macam Ibunda Maryam baca? Kenapa kita pun a'udzubillah tapi tergoda juga? Kenapa? Sebab masih melakukan maksiat. Masih melakukan perkara yang Allah tak redha. So, a'udzu tu tak boleh jadi seperti tak boleh jadi tabir untuk kita. So, kalau nak ada tabir tu, kita kena buat apa? Taat kepada perintah Allah. Okay, yang kedua apa maksud a'udzu? Maksud a'udzu tu ialah kita tak nak jauh dari Allah. Kita nak sentiasa dekat dengan Allah. Macam anak kita lah kalau dia takut dengan doktor gigi, dia duduk di belakang kita. Dia peluk kita. Betul? Okay, subhanallah. Jadi, bila kita sebut a'udzu tu, kita seperti tak nak berpisah dengan Allah. Tolonglah ya Allah. Jangan tinggalkan aku.
Okay, Allah Akbar. Tu kita dah sentuh minggu lepas, right? Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah An-Nas turun selepas surah Al-Falaq. Okay, ada berapa ayat? Ada berapa ayat? 6 je. Okay, turun di Mekah. Right. 6 ayat sahaja. Dia termasuk juga yang selalu kita sebut 3 qul. So surah ini ayat pertama dimulakan dengan qul. Kan? Apa maksud qul? Katakanlah. Okay? Itu kita tengok surah Al-Ikhlas. Lepas tu kita dah tengok surah Al-Falaq. Hari ni kita tengok surah An-Nas. Tiga-tiganya dimulakan dengan qul. Katakanlah. Okay? Katakanlah ni kalau bahasa Arab dia adalah ayat perintah. Fi'il amar. Allah perintahkan kita untuk sebut. Untuk katakan. Dan kalau ikutkan first ayat ini turunkan. Katakanlah wahai Muhammad. Okay? Apa sahaja. Kalau first yang menerima ni kan Nabi Muhammad. Jadi katakanlah wahai Muhammad. Bila katakanlah wahai Muhammad maksudnya apa? Juga sekaligus kita umat Nabi Muhammad. Jadi kita pun Allah perintahkan untuk katakanlah. Jadi ulama mengatakan bila dia adalah satu perintah, okay, Allah perintahkan kita untuk katakan. Maknanya kita dah tahu kan surah An-Nas ni juga adalah doa. Doa perlindungan kan? A'udzu, aku mohon perlindungan. Bermaksud, okay, asas doa kita dimakbulkan ialah ketaatan kepada Allah. So bila Allah kata katakanlah, so kita sebut katakanlah. Ittaqullah, bertakwalah. Bertakwalah. Maknanya taat. Sami'na wa ata'na. Jadi bila qul, semua ayat Al-Quran, Nabi wajibkan sampai kat kita. Nabi Muhammad SAW wajib sampai kepada kita, betul? Tapi bila ada qul kat depan, ekstra lagi penting. Ekstra penting. So sampai katakanlah. Jadi bila Allah perintah, kita kena ikut. Buang ego. Sedar diri tu hamba. Okay? Allahu Akbar. Jadi asbab doa itu diterima adalah bila kita taat kepada perintah Allah. Okay? Masalahnya, manusia risau doa dia tak makbul, betul? Tapi dia risau tak bila dia tak taat pada perintah Allah. Sekali lagi, kita dah tahu dah, asbab doa kita makbul bila kita taat. Tapi manusia ni, dia sangat risau doa dia tak makbul. Betul? Dah ya latif dah. Tapi anak aku ni keras juga hati dia. Contoh. Dia risau doa tak makbul. Tapi dia risau tak? Dia tak taat perintah. Okay? Dia just zikir ya latif. Tapi dia tak ajar anak dia Quran. Dia tak paksa, dia tak perintahkan anak dia solat. Yang dia nak lembut tu maksudnya anak dia balik rumah dengan cakap dia. Ni sambungan beletih semalam. Betul? Ramai orang nak lembutkan hati suami, hati anak, hati dia tak minta. Okay? Dan letih, sambung letih semalam. Okay? Subhanallah. Jadi katakanlah yang satu perintah dia apa kita faham, buang ego, sedari kita ni hamba. Kalau nak makbul doa kena taat pada perintah Allah. Sekarang tanya diri kita. Apa khabar ketaatan kita kepada Allah? Dah berapa persen? Yang Allah perintah dah berapa persen kita buat? Yang Allah larang dah berapa persen kita tinggal? Dah 100% belum? Okey, itu tadabbur. Itu tazakur. So maknanya lepas ni apa kena buat? Kalau takkan Nabi suruh kita baca berulang kali satu hari. Mesti ada sebab. Betul? Allahu Akbar. Qul a'udzu, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada siapa? Subhanallah. Kepada siapa? Kenapa bukan billah? Kenapa bi-rabb dulu? Ilah tu ketiga. Okey? Subhanallah. An-Nas diulang berapa kali? Tetapi yang dikaitkan yang pertama 3 ayat ni, okey, Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Kenapa Rabb dulu baru ilah? Ilah tu ketiga.
Tapi kalau tengok makna Rabb tu Tuhan, ilah pun Tuhan. Mesti ada beza. Okey? Kenapa Rabb yang pertama? Apa maksud Rabb? Dia paling kurang mesti ada 3. Sebenarnya Rabb ni maknanya sangat luas. Okey? Maknanya semua nama dan sifat tu di bawah Rabb tu. Okey? Yang 3 yang paling besar. 3 ni mesti ada, baru dia Rabb. Iaitu yang pertama Al-Khaliq, pencipta. Kedua, Al-Malik ataupun pemilik. Kemudian, Al-Mudabbir iaitu pengatur. Subhanallah. Dan so bila bi Rabbin Nas, maksudnya apa? Pencipta manusia, pemilik manusia, pengatur manusia. Right? Subhanallah. Selagi kita hidup kat dunia ni, tak kira lelaki perempuan, tak kira tua muda, tak kira kafir atau beriman. Ada 2 perkara yang kita sangat nak. Apa dia? Doa yang paling banyak kita baca. Kalau kita tawaf tu pun kita baca. Apa kita nak? Dah berapa kali umrah dah kan? Dah haji dah kan? Masa tawaf tu doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. So manusia generally 2 ni kita nak. Apa dia? Kebaikan dunia dan dijauhkan daripada keburukan. Betul? Apa 2 perkara yang kita nak? Kita nak dapat kebaikan dunia secara umum dan kita nak terhindar dari semua keburukan. Okay? Subhanallah. Apa kebaikan yang kita nak? Apa kebaikan yang kita nak? Nak sihat, betul? Nak rezeki yang barakah. Lagi? Zuriat solehah. Soleh dan solehah. Kan? Betul? Secara umumnya kita nak tak tu? Apa yang kita tak nak? Yang kita nak jauh? Musibah. Lagi? Sakit. Lagi? Dosa. Lagi? Maksiat. So, generally itu 2. Kita nak kebaikan dan kita nak minta jauh daripada keburukan. Okay? Tapi tanya diri kita. Untuk kita dapat 2-2 ni, kita gantungkan harapan kita kat siapa? Okay? Subhanallah. Jadi kita berharap hanya kepada Allah. Ingat tak surah Al-Ikhlas? Allahus Samad. Okay? Tempat kita menyerahkan, bergantung. Okay? Subhanallah. So inilah yang diajarkan oleh agama kita. Okay, kita nak semua kebaikan, kita nak melindung daripada segala keburukan, tapi kita gantung hanya kepada Allah. Sebab tu apa doa keluar masjid? Ini semua muka ahli masjid ni. Apa doa keluar masjid? Tiba-tiba je saya solat kat rumah. Apa doa keluar masjid? Dia lebih pendek daripada doa masuk masjid kan? Itu pasti. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Apa maksud fadlik? Kurniamu, anugerahmu. Jadi kita nak keluar daripada masjid tu, kita minta apa? Semua kurniaan Allah. Semalam kita baca nama Allah baru semalam. Apa makna Al-Mannan? Yang maha memberi. Yang sentiasa memberi. Allahu Akbar. Memberi tak putus. Beri sebelum kita minta. Ya Allah. Dah amal belum? Dah baca belum sebelum beri salam? Janganlah tak amal. Sayang. Okay? Allahu Akbar. Tak nak jadi al-maghdub. Ada ilmu tapi tak amal. Rugi. Jangan. Mesti berazam nak. Subhanallah. Jadi kita minta fadlik tu, kekurniaan Allah tu kita minta apa? Keberkatan. Betul? Okay? Iman yang kuat kan? Okay? Subhanallah. Allahu Akbar. Okay, jadi kita dalam Islam, dalam agama kita, Rasulullah SAW telah mengajarkan kita doa nak melindung dari segala keburukan yang kita tak nak tu. Tu kalau a'udhu tu maknanya mohon perlindungan. Okay. Kalau zikir petang, apa dia zikir dia? Kat buku kita tu buka muka surat 52. Last sekali.
Last sekali. Tu baca petang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Okey. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk. Semualah. Tak kira lah kalajengking ke, manusia ke, penyihir ke, apa-apa je. Sebab itulah itu penutup zikir petang. Okey, jangan tinggalkan A'udzu bikalimatillah. Lah. Ada Allah kat situ. Kita mohon berlindung dengan kalimah-kalimah Allah. Kalimatillah. Apa maksud tu? Ayat-ayat Al-Quran. Nama-nama Allah. Semua itulah. Okey. Tu zikir. Zikir petang. Subhanallah. Jadi kalau kita tengok surah An-Nas ni. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad. Aku berlindung kepada Allah. Rabb ialah pencipta manusia. Kalau konteks Rabbin nas ialah pencipta manusia, pemilik manusia, pengatur manusia. Subhanallah, Allahu Akbar. Perhatikan Allah sandingkan An-Nas sebelah Rabb. Kalau dalam Fatihah, Rabbil Alamin. Tapi dalam ayat ni, Rabbin Nas. Ulama mengatakan betapa sungguhnya kita manusia ni kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita sebaik-baik ciptaan. Betul? So, sebagai dia adalah simbol penghormatan Allah kepada kita sehingga Rabb ini disandingkan direct sebelah An-Nas. Okay, Rabbin Nas. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi yang pertama sekali nak minta perlindungan kepada Allah. Kepada pencipta manusia. Bukan kepada sesama manusia. Manusia dah lah lemah. Minta dengan yang lemah. So, mestinya, maksudnya, kenapa kita dah tahu kita lemah, pergi minta tolong dengan orang, kita dah nak lemas, minta tolong dengan orang yang lemas. Boleh? Okey, jadi Rabbin Nas. Allah kata kalau nak minta berlindung, mintalah berlindung kepada Tuhan pencipta manusia yang memiliki manusia tu. Allahu Akbar. Subhanallah. Sebab itulah mulut kita ni memang mulut kita. Tapi hakikatnya mulut siapa? Suka hati aku lah mulut aku kan. Kadang kita tegur dia kan, jangan cakap macam tu. Suka hati aku lah mulut aku. Cakap dia balik. Cakap apa? Bukan mulut kau. Kau kena jaga sebab tu hakikatnya mulut kau tu siapa yang cipta. Betul? Kalau dia tak nak tutup aurat, okey, yang dia badan dia tu sebenarnya milik siapa? Allah Akbar. Kalau Rabb tu maksudnya pencipta manusia, pemilik manusia, pengatur hidup mati, pengatur rezeki manusia. Okey. Ibarat macam ni lah. Saya nak cakap kita sekarang ni duduk kat bumi, betul? Bumi kan? Bumi ni siapa punya? Allah. Okey, kalau kita dah tahu kita ni dicipta Allah, maknanya kita ni hamba, duduk dekat bumi ni pun ciptaan Allah, tapi tak nak dengar cakap pencipta kita. Tak nak diatur. Allah kata solat 5 waktu, tak nak. Allah kata zakat, tak nak. Semua tak nak. Tapi kita ni hamba, ciptaan Allah. Duduk kat bumi Allah. So, kalau kau tak nak diatur oleh Allah, sebenarnya Allah je boleh kata apa? Kau pergi duduk kat mana yang bukan yang kau boleh cipta sendiri. Boleh duduk kat Mars, Pluto, sedangkan planet Pluto tu pun siapa punya? Siapa yang cipta? Cuba tanya. Berani lawan Allah, berani protes perintah Allah. Tapi sedar tak siapa yang cipta kau? Engkau duduk dekat dunia ni ciptaan Allah. Tuan, pemilik. Apa maksud Rabb tadi? Pencipta. Pemilik, tuan kepada alam ni. Betul? Kita kalau duduk rumah sewa pun boleh tak suka-suka hati nak buat rumah tu. Saya tak nak rumah saya ni ada gantung-gantung paku-paku ni, saya tak nak. Jadi kita tak buat lah, betul tak? Sebab kita bukan tuan rumah tu.
So berani lawan Allah, tapi hakikatnya engkau pencipta. Engkau dicipta. Engkau ciptaan, engkau makhluk, engkau bukan Al-Khaliq. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi betapa kita ni melawan Allah kan? So Rabbina specialnya kita, Allah letak sebelah nama dia. Tapi berani lawan Allah. Kalau kau berani sangat, pergilah cari dunia mana yang kau boleh duduk yang bukan ciptaan Allah. Tak ada pun. Mana ada? Subhanallah, Allahu Akbar. Okay. Kita ni dicipta, kita ni dimiliki. Kan? So rasa-rasa aneh tak? Ajaib tak manusia yang tak nak ikut aturan Allah? Aneh tak? Aneh lah. Sebab kau ni dicipta. Menumpang di bumi Allah. Tapi berani lawan. Okay? Kita dicipta. Tapi tak nak diatur oleh Allah. Itulah dia. Hamba yang tak nak solat. Okay? Tak nak ingat Allah. Ya Allah perintah semua dia tak nak buat. Dia lupa dia tu ciptaan. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Okay. So, kalau kita hamba, kita kenal Rabb. Siapa Rabb? Maka kita akan rela, rendah hati, okay, suka rela untuk diatur oleh Allah. Dan apa yang Allah dah buat hukum, haram, yang wajib, yang haram, semua kita ikut. Sebab apa? Sebab kita hamba. Jadi kita nak diatur oleh Allah. Okay. Subhanallah. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah, pemelihara sekalian manusia. So, kalau kita dah belajar tadabbur ni, setiap kali jumpa Rabb, sebab tu doa kita semuanya Rabbi, Rabbana. Okay. Sebab apa? Kita minta pada, kalau kita berdoa, kita sebut Rabbi, Rabbana. Kenapa? Kita minta kepada yang mencipta kita. Sebab yang mencipta kita lah yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita minta pada pengatur hidup kita. Apa yang kita minta pada pandangan kita baik. Tapi sebenarnya belum tentu baik di sisi Allah. So kita minta Allah yang aturkan. Kita minta Allah yang aturkan. Subhanallah. Okay. Kedua, ni kita hari ni tadabbur ringkas je. Kita tadabbur ringkas je. Malikin nas, okay. Kalau dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin ataupun Maliki Yaumiddin boleh. Dua kiraah. Ma tu, dekat Malik tu, boleh boleh Maliki. Boleh baca panjang, boleh baca pendek. Tetapi kalau surah An-Nas, satu jenis bacaan saja. Mesti pendek. Malikin nas. Okay, kalau Malik maksudnya penguasa. Kalau Malik, raja. Okay, kenapa kat sini tak payah Malik? Sebab Rabb tadi, dalam makna Rabb dah ada penguasa, Al-Malik. Jadi dalam konsep ni tak payah diulang lagi, terus kepada Malikin nas, raja sekalian manusia. Okay, nampak kat sini? Raja. Okay, raja. Raja sekalian manusia. Dekat dunia ada tak raja? Ada. Tetapi apa beza raja manusia dengan Allah sebagai raja? Apa beza? Sebab raja manusia ada expiry date. Kita dah nak tukar agung kan? Boleh dia nak jadi agung selama-lamanya kat Malaysia. Jadi raja manusia dia ada limitation. Dia ada keterbatasan. Apa batasannya? Tempat dan masa. King of Saudi boleh jadi King of Malaysia? King of Morocco boleh jadi King of Malaysia? No. Nahi hai. So maknanya raja manusia dia ada batas. Ada limit. Lepas 5 tahun tukar. And manusia ni memang akan mati. Sebab tu ada pemangku raja. Betul? Itulah beza raja manusia dengan Allah sebagai raja. Subhanallah. Jadi kalau ada kat ayat 2 ni, Malikin nas,
Raja segala manusia. Allah Akbar. Kalau Agung lah kat depan ni, Agung kat depan ni. Sambil lipat kain ke duduk depan ni? Ha? Boleh duduk menunjuk, menguap-nguap. Agung nak cakap lah, saya ni sibuk ni nak masak. Sekejap ya. Cakap, saya dengar. Boleh? Kenapa bila ayat Quran kita sambil? Allahu Akbar. Okay, subhanallah. Rabbin nas, malikin nas yang kedua. Yang ketiga, barulah ilahin nas. Apa maksud ilahin nas? Ilah. Apa maksud ilah? Sesembahan manusia. Okay, yang disembah, yang diibadahi. Okay, subhanallah. Ulama mengatakan, kenapa ilah tu ketiga? Okay, pertama apa tadi? Rabbin nas. Kedua, malikin nas. Yang ketiga, ilahin nas. Kenapa ilah tu ketiga? Cuba kaitkan dengan Fatihah. Ingat tak? Kenapa susunan Fatihah tu, Iyyaka na'budu tu kat tengah-tengah? Kenapa bukan Iyyaka na'budu tu ayat 1? Hanya kepadamu kami sembah. Tapi dimulakan dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kenal Allah dulu. Sekarang ni, masalahnya, manusia ni, dia terus sembah Allah tapi dia tak kenal siapa Rabb. Dia tak kenal siapa Al-Malik. Itu masalahnya. Okey, jadinya sebelum kita menyembah Allah, sepatutnya kita kenal dulu. Dah kenal baru cinta. Betul? Allahu Akbar. Maknanya setelah kita kenal siapa cipta kita, siapa yang cipta alam ni, siapa yang atur, siapa yang pemilik semua ni, siapa yang atur siang dan malam ni, siapa yang atur siapa hidup, siapa mati hari ni. Okey, setelah kita kenal, barulah bagaimana cara kita menyembah Allah, bagaimana rasa kita menyembah Allah kalau kita kenal siapa yang kita sembah tu. Sama tak dengan orang yang tak kenal siapa Allah, siapa Rabb, siapa Malik? Sama tak? Tak sama. Okey? Itulah sebabnya bila tak kenal maka tak cinta. Bila tak ada cinta, solat tu berat, solat tu beban. Tapi kalau kita cinta, kita sayang sebab kita kenal Allah maka kita jatuh cinta. Betul? Maka kita akan taat perintah Allah dengan penuh rela. Tak rasa terbeban, tak rasa berat. Sekarang kenapa solat tu berat? Sebab tak cinta. Kenapa tak cinta? Sebab tak kenal. Subhanallah. Selama ni surah yang kita panggil, kita ambil mudah. Tapi sebenarnya dia adalah tauhid. Daripada surah Al-Ikhlas tu. Semua ni tauhid ni. Allah Akbar. Korang nampak apa masalah kita sekarang ni? Kenapa hidup kita jadi macam ni? Kenapa perangai kita macam ni? Sebab kita tak cukup kenal Rabb. Kita tak cukup kenal Al-Malik. Kita tak cukup kenal Allah. Subhanallah. Kalau siapa kenal Allah, dia mencintai Allah, tarawih berat, qiyamul lail berat, zakat berat, tak berat dah. Dia akan sanggup. Sebab dah cinta. Okay? Subhanallah. Kan apa-apa je buat, kalau tanpa rasa kasih, tanpa rasa sayang, tanpa rasa cinta, benda tu jadi apa? Kan? Entak-entak kaki, kan? Muka muncung je tu. Sebab kita suruh dia buat benda yang dia tak suka, dia tak nak. Okay? Allah Akbar. Subhanallah. Sekarang nampak kenapa kita kena kenal Allah dulu baru kita sembah dia. Kenapa? Supaya kita taat perintah Allah tu atas dasar cinta. Bukan lagi terpaksa. Okay? Suka rela ke paksa rela? Rela jugalah. Tapi satu tu suka, satu tu paksa. Mana lagi best? Kita suka orang terpaksa sayang kita ke kita suka orang tu memang betul sayang kita? Mana kita suka? Allahu Akbar. Selalunya kenapa kita sayang seseorang tu? Sebab kita kenal dia. Betul tak?
Sebab kita kenal dia. Sebab tu anak aku. Sebab tu mak aku. Sebab kita kenal siapa dia. Maka kita automatik sayang. Kita tahu dia betapa baiknya dia. Kita tahu betapa berbudinya dia. Of course kita sayang. Tak payah kena paksa. Allahu Akbar. Subhanallah. Okay. Apa maksud ilah? Apa maksud ilah? Satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, yang diibadahi. Ibadah tu apa? Al-ilah, Tuhan satu-satunya yang berhak diibadahi. Ibadah tu apa? Masih dah berapa kali dah masuk kelas Fatihah kan? Iyyaka na'budu. Surah Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun. Ibadah tu apa? Soalan kafar tu. Ibadah tu apa? Tiba semua tunjuk. Ustazah tanya, Ustazah jawab lah. Okey. Ibadah tu ialah setiap sambung. Setiap perkataan. Dia macam tu, tiba-tiba dia laju menulis. Setiap perkataan atau perbuatan yang terlihat dan tak terlihat, yang dicintai dan diredai Allah. Sekali lagi. Apa itu ibadah? Ibadah adalah setiap perkataan atau perbuatan yang terlihat atau yang tidak terlihat, yang dicintai Allah ataupun yang diredai Allah. Kalau benda tu baik di sisi manusia tapi Allah tak redha, itu bukan dikira ibadah. Okey, maksud perkataan tu maksudnya apa? Contohnya apa? Zikrullah, baca Al-Quran, azan, tasbih, takbir, tahmid tu, itu dari segi perkataan, betul? Okey, kalau kita dengar azan, itu terlihatlah, boleh terdengar. Betul? Okey, perkataan yang tak terlihat, contohnya apa? Niat, kan? Itu tak terlihat. Okey. Yang boleh dilihat, perbuatan yang boleh dilihat. Tangan ibu bapa, semua itulah. Mengangkat benda yang menghalang jalan. Itu dikira ibadah tak? Dikira ibadah. Okey. Sebab dia alihkan batu ke duri kat jalan tu lillahi ta'ala. Okay. Kita tahu ni sunnah Rasulullah. Kita buat ni kerana Allah. Okay. Subhanallah. Lagi apa contoh yang tak terlihat? Perbuatan yang tak terlihat. Muraqabah, tawakal, taqwa, ikhlas, sabar. Semua tu yang tak terlihat. Okay. Allah Akbar. Jadinya ilahina. So kita beribadah, kita mengakui satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Okey, ialah Allah. Makanya sebelum tu Allah nak tunjuk kat kita betapa pentingnya kita kena mengenali Allah. Okey. Barulah pengibadahan kita tu cantik, murni, bukan terpaksa, tak terasa beban, tak terasa berat. Okey, subhanallah, Allah Akbar. Ada ulama juga mengatakan kenapa disusun Rabb dulu, baru Malik, Rabbin Nas dulu, Malikin Nas, ketiga baru Ilahin Nas, sebab dia ikut susunan juga. Okey, mula-mula pencipta manusia. Maknanya kita kalau dia makin skop dia makin kecil, makin ke atas. Maksudnya mula-mula minta tolongan manusia, tak boleh manusia tak tolong, pergi pada, kalau manusia tak boleh tolong, kita pergi kat raja, betul? Raja tak boleh tolong, akhirnya kita balik kepada Allah. Macam tu juga maksud dia. Kenapa susunan dia macam tu? Okay, subhanallah. Memang manusia selalunya nombor satu dia nampak ialah manusia. Last dah tak boleh tolong, baru dia ingat Allah. So sepatutnya apa? Sepatutnya sebelum minta tolongan manusia, doa dulu kepada Allah. Okay? So Allah yang akan gerakkan siapa yang akan datang tolong kita. Tapi bila kita tak minta tolong dengan Allah dulu, entah siapa-siapa datang tolong kita, mana kita tahu orang tu berniat baik ke tak?
Betul? So kalau kita tersepit apa-apa, nombor satu dulu, ya Allah dulu. Okay, minta tolong dengan Allah dulu. Right? Subhanallah. Allahu Akbar. Okay, ayat seterusnya. Sebab ni bukan kelas tadabbur, kita tak go mendalam kita go secara ringkas. Ayat 4. Setelah kita tahu daripada ayat 1 sampai ayat 3, kalau nak minta perlindungan kepada siapa? Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Sekarang Allah nak bagi tahu minta tolong dari apa? Minta tolong dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan apa? Dari keburukan apa? Min dari, nampak sini min tu dari syarri. Syarri apa syar? Kejahatan. Kejahatan. Geram pula saya pen. Kejahatan. Jadi, apa maksud al-waswas? Pembisik. Siapa yang membisik tu? Syaitan. Jadi, ulama tafsir mengatakan al-waswas itu adalah syaitan. As-syaitan. Maksudnya, sumber kejahatan itu ialah dari syaitan. Syaitan adalah sumber ataupun pangkal kepada segala kejahatan. Sehingga kan kita nak berlindung dari kejahatan syaitan ni perlukan 3 asmaul husna. Rabb, Malik dan Ilah. Nak berlindung daripada syaitan, masa kita surah Al-Falaq, satu je. Qul a'udzu birabbil falaq. Rabb je. Tapi dari kejahatan syaitan, 3. Sebab dia adalah sumber segala kejahatan. Kalau Al-Falaq, kejahatan luar. Tapi kalau An-Nas, sekaligus kejahatan dalam diri kita. Jadi was-was ni, bisikan satu syaitan, satu lagi bisikan nafsu sendiri. Bila dada tu tak ada Quran, jadi yang memenuhi dada dia tu ialah bisikan syaitan. Subhanallah. Kenapa seorang tu jadi pencuri? Jadi ahli sihir, jadi dukun. Sebab apa? Sebab dia dengar bisikan syaitan tu. Jadi, al-waswas ni ialah syaitan. Al-khannas. Al-khannas adalah sifat kepada syaitan tu. Sifat kepada syaitan tu. Kalau dia letak kat sini sembunyi, syaitan kita boleh nampak ke? Tak boleh nampak. Kecuali syaitan manusia. Tu yang susah syaitan manusia ni sebab kita boleh nampak dia. Ada kesusahan jugalah syaitan yang bentuk manusia ni. Jadi al-khannas tu, kata ulama, al-khannas bermaksud sifat kepada syaitan tu ialah maksudnya syaitan ni boleh maju kepada kita atau boleh mundur tinggalkan kita. Itu sifat dia. Yang dikatakan syaitan tu bila dia maju ke arah kita, maksudnya dia mengganggu kita, puncanya ialah tidak zikrullah, tidak ingat Allah. Jadi syaitan tu dia boleh datang pada kita bila kita tak zikrullah, bila kita lupa Allah, bila kita lalai dari melakukan kewajipan kita. So syaitan akan datang ke arah kita. Subhanallah. Jadinya sekalian boleh tahu dah, kenapa kita ni rasa gangguan syaitan tu kuat sangat kat kita. Sebab apa? Sebab apa? Maknanya kita kurang zikrullah. Kurang baca Quran. Kenapalah malas sangat. Maknanya apa? Syaitan tu datang kat kita kuat lah tu maksudnya tu. Mana syaitan tu maju ke arah kita. Syaitan juga boleh mundur, boleh meninggalkan kita. Bila apa? Bila apa? Bila kita ingat Allah. Bila kita zikrullah. Jadi al-khannas ni boleh sembunyi tu maksudnya apa? Dia boleh timbul, dia boleh tenggelam. Bila syaitan tu timbul? Bila kita
lalai. Bila kita tak ingat Allah. Bila syaitan tu tenggelam? Bila kita ingat Allah. Okay, subhanallah. Jadi ada syaitan kurus, ada syaitan gemuk. Manusia tu kalau dia gemuk, dia cakap apa? Cukup zat, kan? Cukup makan, betul? Jadi kalau siapa yang gangguan banyak sangat tu, maknanya apa? Syaitan gemuk ke syaitan kurus tu? Ni bukan semestinya orang tu gemuk ke kurus tau. Sebut ni syaitan. Orang tu kurus. Tapi kemungkinan syaitan dia gemuk. Sebab dia banyak sangat bagi zat dekat syaitan tu. Bagi apa? Bagi dosa. Maknanya larangan-larangan Allah, bila dia buat, maka dia buat dosa. Dosa tu menggemukkan syaitan tu. Faham Kenapa syaitan tu kurus? Sebab tak dapat zat. Lagi kita banyak ingat Allah, lagi kurus dia. Melayang-layang meninggalkan kita. Faham ni? Boleh? Subhanallah. Allah Akbar. Jadi nak rajin ke nak malas zikir ni? Rajin lepas ni. Jangan tinggal zikrullah. Okay? Subhanallah. Siapa kat dalam kelas ni tak berhenti mula dia kumat kamu? Subhanallah. Ada tak ni? Siapa macam tu? Sesungguhnya kita sekarang ni semua dalam zikrullah. Kenapa? Sebab ni adalah majlis ilmu. Ingatkan saya, nanti saya tunjuk ni Okay, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah?" Qala, "Hilaquz zikr." Okay. Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabat, jika kalian melalui taman syurga, maka singgahlah. So sahabat pun pelik, kat dunia ni ada ke taman syurga? Betul? Sahabat terus tanya kat Rasulullah, apa taman syurga tu ya Rasulullah? Rasulullah terus jawab, apakah taman syurga kat dunia ni? Majlis ilmu. Jadi kita sekarang ni menggemukkan ke menguruskan syaitan? Alhamdulillah. Kita sanggup tinggalkan dunia kita sebentar untuk menghadiri majlis ilmu. Bermaksud kita sekarang ni memilih untuk berada di taman syurga. Syurga dunia. Masya Allah. Semoga kita semua ni lah dalam ni berkumpul balik dekat syurga Allah. Amin. Amin. So nak betul masuk syurga, tengoklah kita dekat mana. Kita bergaul dengan siapa. Kita berkumpul dengan siapa. Rasa-rasa macam tak nak balik kan? Kenapa kalau seseorang tu dia asyik suka pergi majlis ilmu, kalau dia lama tak datang kelas, dia macam tak tenang hidup dia. Kenapa? Kenapa kita ni balik majlis ilmu kita rasa tenang? Sebab kita duduk dalam majlis zikrullah. Kita jauh daripada majlis ilmu, kita jauh daripada zikrullah. Bila jauh daripada zikrullah, syaitan kurus ke syaitan gemuk? Gemuk. Mata kita pun layu je. Okay. Allahu Akbar. Subhanallah. Sekarang kita berada di zaman syurga. Amin. Amin. Okay. So ingat untuk kita zikrullah bukan semestinya mulut kita kumat kamit tu. Okay. Kita berada dalam majlis macam ni. Okay. Sebab apa? Sebab apa ni dikira majlis zikrullah? Ingat Allah, kita pun sebut ayat-ayat Allah lagi. Bukan mulut kita yang kumat kamit, tapi mata kita yang terbuka. Bukan sekadar mata fizikal, mata hati kita pun terbuka. Bila mata hati kita terbuka, dia meresap ayat-ayat Quran ni. Dia meresap hadis Rasulullah. Melekat kat situ. Apatah lagi asyik datang kelas je. Okay? Sebab hanya dengan mengerti Allah, hati akan jadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Okay? Subhanallah. Sebab tu kalau kita datang majlis ilmu tu, macam kita dapat vitamin, dapat zat, dapat nutrisi. Cas untuk iman kita. Okay? So iman kita makin mantap, makin kuat insyaAllah. Mudah-mudahan. Okay? Hati pun semakin tenang.
Allahu Akbar. Jadi min syarril waswasil khannas. Okey. Al-waswas tadi apa? Asyaitan. Al-khannas, sifat kepada syaitan tu yang boleh timbul, boleh tenggelam. Timbul bila? Bila syaitan tu timbul? Maju kepada kita bila? Kita lupa Allah. Kita tak zikrullah. Zikrullah ni luas Okay. Dan bila dia tenggelam? Bila kita ingat Allah. Bila kita ingat Allah sebanyak-banyaknya. Ingat kan? Perintah untuk orang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Jadi kita pindah ayat 5. Apa maksud ayat 5 ni? Ayat 5 ni Allah nak beritahu kita apa kerja syaitan tu. Apa pekerjaan syaitan tu? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Tadi kita dah tahu kepada siapa kita nak minta perlindungan. Dari apa? Dari syaitan. Okay. Apa kerja syaitan ni? Kerja dia ialah membisik-bisikkan fi sudurin nas, di dalam hati manusia. Okay, sudur ni maksudnya hati kita, dada ni sebagai bekas. Dalam dada kita tu ada hati manusia. Ingat tak hadis Rasulullah? Kalau baiklah hati tu, baiklah seluruh anggota tubuh tu. Kalau fasad ataupun jahat, maka jahatlah seluruh fizikal orang tu. Okay? Jadi, itu yang kita kena jaga sangat ni. Kena jaga apa yang ada dalam hati kita. Okay? So, bisikan syaitan ni sangat halus. Syaitan sangat licik buat kerja dia. Okay? Betapa halusnya lah bisikan dia sampai kita tak sedar. Betul? Sampai kita tak sedar. Contoh. Apa contohnya syaitan boleh buat macam tu. Kita nampak orang tu, ya Allah, rajinnya dia beribadah. Rajin. Tapi macam mana syaitan cucuk? Orang tu kita nampak ni, ya Allah, rajinnya dia. Lepas solat, lepas tu ngaji. Macam mana syaitan akan goda orang macam ni? Rupa-rupanya dia rajin beribadah sebab supaya orang nampak dia tu kaki ibadah. Dia rasa dia buat pahala. Rupa-rupanya dosa. Dia rasa dia beribadah, tapi sebenarnya dia sedang berdosa. Syaitan, kata ulama, syaitan boleh buka 99 pintu kebaikan untuk menjerumuskan kita dalam satu pintu kejahatan. Faham tak ni? Dia akan menghiasi. Dia tak kata jangan sedekah. Dia tak kata jangan pakai tudung. Dia tak kata jangan solat. Betul tak? Kalau dia kata jangan sedekah. Sedekah tu bagus. Kita pun sedekah. Tapi dia akan kacau niat sedekah kita. Dah pegang duit hijau. Tiba-tiba dengar macam ramai nak masuk pintu ni. Tiba-tiba tukar duit purple. Dia bukan merah tau. Purple. Betapa liciknya syaitan, dia boleh buka 99. Itu simbol lah. Maksudnya betapa banyak pintu kebaikan. Dia akan suruh kita buat benda-benda baik. Yelah, apa salahnya? Zikir banyak kali. Tasbih letak kat tangan lagi. Ui, dia boleh bisik macam-macam kat kita. Dia tak kata jangan tasbih, jangan. Tapi dia akan kata apa? Dah halang-halang kau berzikir tu. Rugi kalau orang tak tahu. Faham tak ni? Dia akan mengindahkan maksiat. Sampai kita tak sedar. Sampai kita ikut. Allahu Akbar. Nauzubillah min zalik. Okay? Sebenarnya target syaitan nak suruh kita buat baik ke? Suruh kita buat buruk? Dia nak satu tu je. Satu kejahatan je nak. Tapi dia bukakan 99 pintu kebaikan. Betapa liciknya dia. Dan akhirnya kita terikut yang satu tu. Macam tadi yang bagi contoh tu kan? Dia beribadah. Kita memang nampak dia kuat solat sunat, kuat sedekah, kuat baca Quran, kuat datang kelas, semualah. Semua dia bolot. Rupa-rupanya yang nampak dia rajin tu sebenarnya sebab nak tunjuk kat orang. Nauzubillah min zalik. Okay? So berwaspadalah. Jaga-jagalah. Sekarang nampak tak kenapa kita kena baca surah An-Nas? Nampak tak? Penting tak baca surah An-Nas? Penting. Sebab dia punya liciknya tu
Okey? Dan siapa saja yang boleh lindung kita? Hanyalah Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas saja boleh lindung kita. Okey? Iaitu dengan banyak mengingati Allah. Allah Akbar. Dengan ilmu. So maknanya betapa liciknya, sebab itulah kita ni senang sangat terjebak. Terjebak dengan bisikan-bisikan syaitan. Okey? Allah Akbar. So syaitan ni dia akan polish. Dia akan polish benda yang haram nampak halal. Kan kau dah tunang. Tak apa. Boleh. Kan minggu depan nak nikah dah. Boleh. Boleh pegang dah. Faham tak ni? Dia akan polish bagi cantik. Yang haram tu nampak macam halal. It's okay. Tak apa. Okay. Sebab kata orang Melayu apa? Rumput jiran lebih hijau daripada rumput rumah. Rupanya bila kita pergi rumah jiran, lah hitam punya rumput dia. Maknanya apa? Kita nampak, okay, benda yang buruk tu nampak cantik. Bahaya tu kerja dia. Kat mana Allah beritahu? Sebenarnya semua rahsia-rahsia syaitan ni Allah dah beritahu kita belum? Dah. Okey, buka surah 38. Surah Sad ayat 82. Buka surah 457. 457. Kalau kita semua tahu kan kisah Nabi Adam dan Iblis ni diulang banyak kali di surah-surah, betul? Antaranya surah Sad. So kalau kita dah tahu dah bagaimana Iblis tu dikeluarkan daripada syurga, sebabnya, puncanya. Okay, tahu kan? Sebab tu saya terus masuk kepada ayat 82 Ayat 82 ni, apa kata Iblis? Apa ikrar Iblis? Apa sumpah Iblis? Setelah dia dijatuhkan hukuman, dilaknat oleh Allah dan dilemparkan, dikeluarkan daripada syurga, jauh daripada rahmat Allah. Rahmat lawannya laknat. Jadi, Iblis dan syaitan dilaknat oleh Allah. Apa dia cakap? Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Apa maksud tu? Iblis berkata, demi kekuasaanmu, wahai Tuhanku, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Dengan cara apa? La'ughwiyannahum. Dengan cara mengindahkan. Kalau kita perhatikan dekat ayat 82 ni, Iblis mengakui tak kekuasaan Allah? Mengaku tak? Iblis mengaku. Sebab dia kata, fabi'izzatika. Ka ni, ka kat hujung kalimah ni, ka ialah awak ataupun kamu, ataupun engkau. Jadinya, Iblis kata apa? Demi kekuasaanmu, wahai Tuhanku. Maknanya Iblis mengakui kekuasaan Allah. Kenapa manusia pun, kalau manusia tak mengakui kekuasaan Allah, maknanya lebih teruk dari Iblis. Iblis pun mengakui kekuasaan Allah. Demi kekuasaanmu, wahai Tuhanku, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Okay, dia akan indahkan. Okay. Illa. Apa maksud illa? Kecuali. Ibadaka minhumul mukhlasin. Apa maksud dia tu? Kecuali hamba-hambamu di antara zurat-zurat Adam itu yang dibersihkan dari sebarang kedurhakaan dan penyengah. Maksudnya, orang yang ikhlas. Benar-benar dia buat tu semuanya kerana Allah. Bersih. Ikhlas tu maksudnya murni kan? Suci, murni. Allahu Akbar. Nauzubillah min zalik. Kalau kita perhati sekarang ni, nenek-nenek pun berjoget kat TikTok. Betul? Bukan budak-budak aja. Nenek-nenek pun berjoget kat TikTok. Sebab dia dihiasi. Nanti kau popular, nanti kau terkenal.
Nanti baru orang tahu lutut kau kuat lagi. Baru orang nampak shape badan kau. Okay, jaga-jaga dia akan menghiasi. Okay, dia akan nampakkan apa salahnya. Okay. Allahu Akbar. Contoh apa syaitan akan bisik. Dia kata apa? Cuba kau buat sekali. Dia tak suruh buat banyak kali sebenarnya. Mula-mula dia susut, dia cucuk jarum, dia kata apa? Sekali je, cuba. Sekali je. Lepas tu kau taubatlah. Betul? Alah, cubalah buat sekali, nanti taubatlah. Allah kan Maha Pengampun. Kita pula nak minta taubat, cuba. Astagfirullah. Dah minta ampun dah. Tenang kan? Okey, tapi bila dah sekali cuba, lepas tu rasa sedap. Susah nak ditinggalkan sebab dah ketagih. Rupanya terus dapat 100,000 follower. Masa tu sayang nak tinggal dah. Okay? Mula-mula buat video seminit, dah jadi video 3 minit. Video berjoget. Na'udzubillah min zalik. Faham So kita ubah, kita jadikan media sosial kita adalah untuk mengajak orang ingat Allah, zikrullah, beribadah, share ilmu. Jangan ikut yang bisikan syaitan tadi tu. Okay, sampai apa? Sampai ketagih nak menasihati orang dengan ayat-ayat Quran, ajak orang tadabbur, insya-Allah. Mudah-mudahan kita kena ubahlah. Lawan. Subhanallah. So sudur, apa maksud sudur tadi? Dada ataupun hati. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi tempat attack syaitan tu, apa kerja syaitan? Ialah membisikkan itu ke dalam dada manusia. So yang digoda sebenarnya ialah hati. Kenapa hati? Sebab di hatilah duduknya iman. Kenapa dia goda hati kita? Kenapa dia bisik dekat hati kita? Sebab dekat hati kita lah tempat letaknya iman. So dia nak bawa keluar iman tu. Dia akan goda hati kita tu. Okay, supaya lupakan Allah. Maka iman pun makin berkurang. Seseorang itu tidak berzina, tidak minum arak ketika ada iman. Bila dicabut iman tu yang dia sangkut buat maksiat. Okay, ketika dia buat maksiat tu, masa tu iman ada tak? Iman dah terkeluar. Iman tak ada. Okay, subhanallah. Jadi apa kita kena buat? Apa kita boleh belajar? Kita kena banyak ingat Allah. Kita kena datang belajar dan belajar. Dapatkan ilmu-ilmu yang sahih. Kemudian kita beramal soleh. Okey, iman kuat. Sampai syaitan angkat tangan surrender. Oh, tak boleh lah dia ni. Kuat betul benteng dia. Tak ada ruang celah. Tak ada celah boleh masuk ke hati dia tu. Cover kuatnya dia punya shield. Dia punya perisai. Zikir pagi petang tak tinggal. Sebelum tidur dia memang ikut sunnah. Semualah dia buat. Semua dia buat. Okey, nak pakai baju, dia baca doa. Dia buka baju, dia baca doa. Dia nak masuk toilet, dia baca doa. Dia keluar toilet, dia baca doa. So, tak ada ruang dah untuk dia goda. Untuk dia masuk. Faham okey, subhanallah. Jadi, jaga hati kita. Jaga amal batin kita. Apa amal batin nombor 1? Kalau Riyadhus Shalihin, bab nombor 1 adalah bab niat, ikhlas. Itu paling besar. Sebab tu semua amal ibadah, nombor 1 apa? Niat. Jaga betul-betul niat kita. Sebab syaitan senang nak longgarkan kat situ. Jaga iman kita. Kenapa sudur? Di situ letaknya hati. Kenapa dia goda hati? Kenapa dia bisik kat hati? Sebab situlah letaknya iman. Dia nak keluarkan iman tu. Okay, jaga iman kita. Jangan jaga casing je. Faham tak? Jaga casing. Baju jaga. Jeragat jaga. Lagi? Uban jaga. Lagi? Jagalah vitamin, suplemen, krim. Semua ada. Cakaplah apa yang tak ada. Yang terkini semua dia ada. Dia jaga casing je. Yang paling penting jaga apa? Jaga hati. Jaga iman. Jaga batin kita.
Okay? Allah Akbar. Contohlah, kalaulah kita pakai baju putih, terkena kotor, apa kita buat? Cepat kita pergi basuh kan? Risau je. Akak balik dulu lah kejap. Akak tukar baju. Kak, kalau kau balik nanti habis kak. Alah kejap je, rumah kat dekat je. Punyalah tak nak pakai baju. Kenapa? Kenapa? Mungkin ada bau, mungkin kotor. Tak cantik kan? Betul tak? Hari ni kalau hati kotor? Tu masalah kita tu. Adakah kita beria nak mencuci hati kita, tazkiyatun nafs? Beria macam kita cuci baju putih yang kotor. Oi, kalau baju putih kotor, bukan sekadar sabun. Sabun apa kita pakai? Clorox lagi, air panas lagi. Punya nak jadi putih, off white balik. Okay, hati kita. Subhanallah. Kita akan gelisah kan kalau kita pakai baju kotor. Kita gelisah orang nampak kita pakai baju kotor, betul? Kadang-kadang bukan banyak, kotor pun sikit je. Tapi kita dah gelisah dah resah dah. Okay? Sembunyi-sembunyi takut orang perasan kekotoran kat baju kita tu. Tapi kalau hati kita kotor, okay, sebab tak nampak. Sebab benda tu tak nampak. Hati kita tak nampak. Okay? Masalahnya, gelisah tak hati kotor macam mana gelisah baju kotor tadi. Kenapa? Ada aku kisah, contoh. Okay? Macam tadilah syaitan bisik. Nanti taubatlah. Kau muda lagi. Baru 60. Baru 60 ke dah 60? Syaitan dia tak guna, kau tu dah 60 tau. Tak, dia tak guna dah. Dia kata apa? Alah, baru 60. Kau baru 40. Kau belum 40 pun. Okey tu, okey. Nampak tak? Dia boleh twist kata-perkataan. Okey, subhanallah. Allahu Akbar. Bahaya tak penyakit was-was ni? Bahaya. Ada orang sampai 5 kali dah dia wuduk. Itu salah satulah was-was, betul tak? Baju dia basah. Tadi ni air apa? Tukar lagi baju. Padahal dia ambil air wuduk tadi basah. Baju dia memang basah lah. Tantang air bilik air kot. Tantang. Penat tak? Penat. Abaikan ni kalau sampai dah 5 kali macam tu banyak. Abaikan tu dah kira penyakit. Sampai ambil wuduk sampai masuk ke air dalam mata. Maknanya apa tu? Dia dah sampai ke tahap susah tu. Dah was-was dia dah sangat-sangat teruk Okay, subhanallah. Jadi kalau was-was ni ragu-ragu was-was ni syaitan boleh bisik dari segi akidah dan amaliyah. Apa yang syaitan akan bisik dari segi akidah? Kita akan meragui takdir Allah. Kita akan meragui dosa pahala. Dia boleh bisikkan keraguan pada akidah kita. Tu bahaya tu. Iman kita. Ataupun amaliyah yang macam tadilah. Dah wuduk. Dia kata, aku ni dah wuduk ke belum? Tadi aku basuh muka tak Dia bagi ragu-ragu kat situ pula. Tu yang dia angkat takbir berapa kali? Banyak kali angkat takbir Ratu Ihram. Semula lagi. Semula lagi. Tak masuk. Niat tak masuk. Tak dengar lah, tak masuk lah. Allahu Akbar. Sebab tu sebenarnya tak perlu benda-benda tu. Jadi susah fikir. Okay. Dan seterusnya ayat 6 ialah syaitan ni ada kolaborasi. Apa kolaborasi dia? Minal jinnati wan nas. Apa kolaborasi dia? Itulah jadi uskun. Ahli sihir. Okay. Ingat jadi dukun tu, bila jin bagi dia informasi, jin bagi dia info tau. Sebelum awak datang tu, semalam saya dah tahu dah awak nak datang. Siapa bagi info kat dia tu? Kita pula yang datang tu kan. Teruk betul lah. Dia tahu aku hilang apa. Dia tahu siapa buat aku. Siapa bagi info tu? Jin. Jin dapat mana info tu? Dapat mana? Dari langit. Ingat tak kita baca Al-Mulk? Apa kita baca Al-Mulk? Ayat 5 Macam cerita malam kan?
Kan Allah kata dalam ayat 5 ni, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. So bintang-bintang kat langit yang pertama sebagai perhiasan, okey, menghiasi langit. Satu. Apa lagi tujuan, apa lagi fungsi bintang? Pelempar atau perejam syaitan. Jadi syaitan ni, jin ni, dia curi info ni daripada langit. So mana yang tak terkena panahan bintang tu, dia terlepas lah. So dia boleh bagi info dekat dukun-dukun tadi. Percuma? 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 Tak. Dia akan suruh uskun tu sembah dia. Buat benda yang percaya tak? Jangan tak percaya. Jangan tak percaya. Saya pun macam tak percaya, tapi itulah hakikatnya. Dia akan suruh buat apa? Dia akan suruh sebagai upahnya dia bagi info tu betul. Contoh, tulis ayat Quran dengan darah. Tulis ayat Quran dekat selipar. Selipar tu bawa masuk toilet pula tu. Sebab jin tu akan buat dukun ni sembah Allah ke sembah dukun? Sembah jin. Sembah jin. Ikut cakap jin. Okay. Na'udzubillah min zalik. Okay, lagi satu. Tengok surah Al-An'am ayat 112. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh dari syaitan-syaitan manusia dan jin. Okay? Oh, nak tahu muka surat Sorry. 142. Ayat 112. Okay? Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh dari syaitan manusia dan jin. Tadi tu, minal jinnati wan nas. Jadi, syaitan ni dari kalangan jin dan manusia. Sesetengahnya membisikkan kepada setengahnya lain. Kata-kata dusta yang indah-indah susunannya untuk memperdaya pendengarnya. Dan jika Tuhanmu mengendaki, tentulah mereka tidak melakukannya. Oleh itu, biarkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan dari perbuatan kufur dan dusta itu. Okay? Subhanallah. Jadi, kolaborasi antara jin dan syaitan. Okay, kalau kita tengok surah jin, buka surah jin. Surah jin. Okey, muka surat 572. Surat 572, kita tengok dekat ayat 5. Ni bila jin bila didakwahi oleh Nabi Muhammad, jin Islam ni dia masuk Islam. Kata apa? Dan bahawa sesungguhnya nyatalah kesalahan kita menyangka bahawa manusia dan jin tidak sekali-kali akan berani mengatakan sesuatu yang dusta terhadap Allah. Ayat 6. Dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang dari manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin. Kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat. So siapa pergi minta tolong dekat jin, jin tu makin sombong. Sebab tu kalau kita marah syaitan, syaitan tu makin kecil ke makin besar? Syaitan tu makin besar. Sebab tu baca bismillah. Okay, minta perlindungan dengan Allah. Boleh? Subhanallah, Allah Akbar. Jadi apa kita belajar hari ni? Oh, tadi saya nak tengok. Tadi saya share poster ni Kalau nak buat maksiat, cuba fikir ni. Jangan makan rezeki daripada Allah, tapi rezeki kita daripada siapa? Kalau rasa-rasa nak buat maksiat tu, cuba fikir rezeki daripada siapa? Yang kita dapat makan ni rezeki daripada siapa? Jangan kamu tinggal di bumi Allah.
Buatlah masa di tempat yang Allah tak nampak akan kamu. Sekiranya malaikat maut datang nak mencabut nyawa, maka katakan kepada malaikat maut untuk menanggungkan sedikit masa lagi umurmu supaya engkau sempat bertaubat. Boleh? Boleh? Ada kad appointment dengan malaikat nyawa? Tak ada. Sekiranya malaikat Zabaniah penjaga neraka datang nak mengheretmu ke dalam neraka, maka katakan kepadanya bahawa kamu tak akan mengikutnya. Boleh? Kau dah kena heret dengan malaikat Zabaniah, maknanya apa? Okay, subhanallah. Jadi, kita tak boleh, tak ada alasan untuk kita tidak, tak ada alasan untuk kita buat maksiat. Minta maaf. Tak ada alasan untuk kita buat maksiat. Okey. Alhamdulillah, Puan Hanim dia dah buatkan satu nota, okey, tentang surah An-Nas, tadabbur surah An-Nas. Subhanallah. Dah print belum? Dah baca belum? Baca bila minggu lepas? Dekat Facebook. Nanti tolong follow lah Puan Hanim nanti, ataupun follow Dauzah. Okey, tadabbur surah An-Nas. Okey, surah ke berapa ni? Surah terakhir. Ada tak surah ke 115? Jangan tolonglah, jangan jawab surah ke 115. Surah ada berapa semua sekali? 114. Okey, berapa ayat? 6 ayat. Okey, ni ayat 1. Okey. Semua puan ni dah buat word by word juga. Okey, apa tu kul? Apa tu a'udzu? Apa tu bi rabbi nas? Okey, semua dah siap dah. Okay, kul bermaksud ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Allah minta kita cakap dan buat. Okay, so bila ayat tu ialah ayat perintah, so kita terus tanya diri kita, siapa perintah? Perintah tu untuk siapa? Siapa yang perintah ni? Allah yang perintah. Allah perintah siapa? Aku. So bila kita tadabbur, ayat ni untuk siapa? Untuk kita. So aku diperintah oleh Allah. Aku kan hamba. Okay, a'udzu, Allah minta kita mohon perlindungan dengannya. Okay, sebab apa? Sebab Allah lah yang maha berkuasa. Kuasa mutlak atas kita. Okay? Kalau macam semalam saya sebut, kalau Al-Hayyu, kalau untuk budak-budak lah, senang nak faham. Nyamuk boleh bunuh? Boleh. Semut boleh picit? Boleh. Maksudnya boleh dibunuh, boleh dimusnahkan. Apa maksud Allah Al-Hayyu? Tidak boleh dimusnahkan. Maha hidupnya Allah sehingga tak boleh tak ada satu pun boleh memusnahkan Allah. Tak ada. Kau ciptalah bom besar mana pun, takkan. Itulah keimanan yang ada pada rakyat Palestin. Dia punya yakinnya pada kekuasaan Allah, dia punya yakinnya pada janji Allah. Kau buatlah apa pun. Engkau boleh cabut bangunan dekat Palestin ni, dekat Gaza, tapi kau tetap tak boleh cabut iman kami. Mereka kalah kat situ sebenarnya. Betul? Dia dah musnahkan semua. Betul? Tapi tetap dia tak boleh musnahkan iman. Tak ada siapa boleh curi iman kita kalau kita betul-betul jaga. Okay, bi rabbi, Rabb apa itu Rabb? Mencipta, mentadbir, memberi rezeki. Mentadbir tu maksudnya atur hidup mati, atur siang malam. Itu contoh-contohnya. Okay, An-Nas, manusia. Okay. Subhanallah. Ingat surah Al-A'raf ayat 172 tu okay, kita dah mengaku kat alam roh lagi, siapakah Rabb kita? Alastu bi rabbikum, memang Rabb pun kat situ. Alastu bi rabbikum. Okay, tauhid rububiyah. Okay, kita dah bersaksi sebenarnya. Okay, surah An-Nas ayat 2. Apa maksud Malik? Kalau Fatihah boleh baca dua-dua. Boleh baca panjang, boleh baca pendek. Okay, tapi kalau An-Nas pendek saja. Malikin Nas. Apa maksudnya tu? Raja, Raja yang memiliki dan yang mengatur semua syariat, yang membuat undang-undang yang mengatur semua ni. Okay, subhanallah. Tadi kita masa sebut Allah sebagai pengatur. So kalau kita sedar kita ni hamba, okay, di bumi Allah, maka sepatutnya kita ni rela diatur oleh Allah. Semua perintah Allah kita kena ikut. Okay. Nak duduk bumi Allah tapi tak nak ikut aturan Allah. Elok ke tak elok tu? Okay, subhanallah. So kalau kita ni dicipta, layak ke kita nak soal? Layak ke kita nak soal pencipta kita? Tak layak lah. Okay. Kuasa mutlak tak ada dakwa-dakwi. Kalau maksud mutlak, boleh lawan tak sebenarnya? Tak boleh lawan. Nantilah ya Allah, nanti kalau aku dah tua kan barulah aku ni. Tak ada. Dia mutlak.
Subhanallah. Maksudnya kalau Allah nak bagi sesuatu, kalau dia berkehendak, kita boleh menolaknya. Ketentuan Allah boleh kita tolak? Tak boleh. Okay, walaupun tu kat situ kita boleh nampaklah betapa lemahnya kita. Dengan Allah, kita kena rasa apa? Miskin, fakir. Dengan Allah, kita kena rasa apa? Dhaif, lemah. Dengan Allah, kita kena rasa apa? Jahil, bodoh. Dengan siapa? Dengan Allah. Lagi rendah, kita rendah dengan kita serendah-rendahnya, lagi tinggi Allah angkat kita di sisinya. So, cepat-cepat merendahkan diri. Kalau merendah, lagi banyak air boleh takut, betul tak? Tapi kalau kita sombong, sikitlah dapat ilmu. Tapi kalau kita lembah, merendah, lagi banyak air kita boleh tangkap, betul? Lagi banyak air, lagi banyak hidupan. So, jangan sombong. Iblis, kenapa dia keluar dari syurga? Takabur, sombong. Merasa besar. Okay? Ayat 3, ilahina, sesembahan manusia. Okay? Sebab itulah kalau kita cuma solat tapi tak kenal siapa yang kita sembah, serupalah kita hanya dilisan. Okay, tak meresap dekat hati, tak meresap dekat jiwa. So bila buat sesuatu tanpa cinta, dia adalah berat, beban, terpaksa. Okay. Subhanallah. Apa tu ibadah tadi? Ilah adalah Tuhan yang diibadahi. Apa makna ibadah tadi? Setiap perkataan, setiap perbuatan yang terlihat atau tidak terlihat yang dicintai Allah, yang diredai Allah. So kalau kata-kata dusta, kata-kata caci maki, itu ibadah tak? Kenapa bukan ibadah? Sebab bukan dicintai Allah, bukan diredai Allah. So apa je perkataan atau perbuatan, boleh nampak tak boleh nampak, asalkan kita tahu itu adalah yang dicintai Allah, that is ibadah. Ibadah. Okay? Subhanallah. Jadi surah ini mengajar kita memohon perlindungan supaya memerdekakan diri kita, kalbu kita, kaki, tangan, mulut kita semua, lidah kita semua. Okey, jangan masuk dalam golongan yang dimurkai Allah dari kalangan jin dan syaitan. Okey, tadi saya dah ada sebut juga kan surah Ar-Ra'd ayat 28. Okey, hanya dengan mengingati Allah hati akan jadi tenang. Okey. Termasuk hadirin majlis ilmu. Majlis ilmu adalah majlis zikrullah. Okey, ayat 4. Min syarril, syar apa syar? Kejahatan. So dah tahu dah nak berlindung kepada siapa? Berlindung dari apa? Dari kejahatan al-waswas ataupun asyaitan. Yang sifatnya apa? Tersembunyi. Maksudnya kita memang tak nampak, yang boleh lindung kita hanyalah Allah. Okay, kita dah bincang masa al-wudu. Ya. Kejahatan iaitu bisikan yang menghasut manusia supaya lupa Allah, tinggalkan perintah Allah, kan? Tak ada suruhan atau larangan. Al-Khannas yang tenggelam timbul, pergi dan datang. So macam mana kalau syaitan tu gemuk? Sebab apa dia gemuk? Sebab dia dapat cukup zat. Apa zat dia? Dosa. Syaitan kurus, kenapa dia kurus? Kenapa dia lari tinggalkan kita? Sebab kita zikrullah banyak. Bila banyak zikrullah, syaitan tu jadi kurus dan dia akan meninggalkan kita. So dia boleh pergi boleh datang masa azan jauh. Habis azan dia boleh datang. Dia putus asa? Tak. Nanti qamat dia lari balik. Habis qamat dia datang lagi. Lepas tu masa solat dia datang lagi. Dia boleh datang balik macam tu. Tenggelam timbul. Bahaya sangat bahaya. Subhanallah. Allah ajar kita angkat senjata ke syaitan? Hanya dengan lafaz. Subhanallah. So musuh tradisi kita adalah syaitan. Musuh sebenar kita So kalau kita kata saudara kita tu bapa saudara kita yang tu. So sebenarnya musuh tradisi kita sebenarnya bukan manusia, ialah syaitan. Manusia dah jadi syaitan. Kerana bisikan itu boleh mencampakkan kita dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Ayat 5. Allazi yuwaswisu fi sudurina. So apa kerja syaitan tadi? Dia membisikkan. Di mana? Dada kita. Syaitan tak pernah lalai dalam perjanjiannya, iaitu mahu menyesatkan anak
cucu Adam. Okay, syaitan akan bisikan was-was kepada manusia dengan cara menghiasi kebatilan nampak indah dan menarik sehingga tak rasa berdosa dengan maksiat. Contoh tadilah, dia beribadah, tak nampak pun dosa, betul? Tapi dalam hati rupanya nak pujian, nak riya. Nampak tak begitu licik dan begitu halusnya bisikan syaitan. Okay. So surah Az-Zukhruf ayat 6 contohnya. Okay, ini hadis riwayat Muslim. Tidaklah setiap orang daripada kamu itu yang lahir ke dunia melainkan dia telah diutuskan bersama qarinya, teman dalam kalangan jin. Mereka sahabat bertanya, adakah kamu juga wahai Rasulullah SAW? Baginda menjawab, dan aku juga melainkan Allah telah membantuku daripada gangguannya, maka aku terselamat dan tidaklah ia qarin mendorongku kecuali pada perkara kebaikan. Kita semua ni ada qarin. Okay, surah An-Nas ayat 6 dari golongan jin dan manusia. So semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya sentiasa meminta pertolongan, perlindungan dan mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepadanya. Tadi surah Sad tadi, siapa yang syaitan tak boleh ganggu? Mereka yang mukhlasin. Mereka yang ikhlas mata-mata kerana Allah. Okay. So jagalah daripada, sebab syaitan boleh di kalangan manusia ataupun jin. Okay. Ini tadi kata tu jangan kata celakalah syaitan, syaitan tu jadi besar. Okay, syaitan tu adalah sifat, iaitu sifat menjauhkan manusia daripada Allah. So walaupun dia manusia depan mata kita, tapi kalau dia mengajak kepada jauh daripada rahmat Allah, dia tu ialah syaitan. Okay. Okay, menurut Imam Al-Qurtubi, sebuah diskusi disebutkan dalam Sahih Muslim bahawa Allah SWT telah berkata kepada Nabi Adam, asingkan satu kelompok dari zuriatmu ke neraka. Adam bertanya, apakah kelompok neraka itu? Maka jawab Allah, dari setiap 1,999 adalah kelompok. So berapa je ke syurga? Nauzubillah min zalim. Kita bukan daripada 99 yang ramai tu. Biarlah kita yang daripada yang satu. Okay, so pengajaran auzubillah. Okay. Syaitana dia punya kata dasar itu jauh dari rahmat Allah. Lawannya apa? Maksud saya laknat lawan rahmat. Lawan rahmat ialah laknat Allah. So Allah perintahkan kita untuk mohon perlindungan daripada Allah dari kalangan syaitan, dari kalangan jin dan manusia, sebab kita lebih mudah kalah dengan bisikan syaitan manusia kerana syaitan manusia menerima suara. Okay, faham Even tadi kita kata kul a'udzu, katakanlah wahai Muhammad. Kalau Nabi Muhammad pun diperintahkan oleh Allah untuk mohon perlindungan dari Allah, apatah lagi kita. So sebenarnya memang Nabi Muhammad SAW insan yang agung. Tapi boleh tak kita bergantung kepada Nabi Muhammad? Tak boleh. Kalau nak bergantung kepada Allah sahaja. Ingat itu? Okay. Haram berlindung selain Allah. Apatah lagi ahli kubur. Dia dah mati. Dia makan. Dia boleh bercakap. Dia boleh bangun. Tak boleh. Kenapa minta tolong dengan ahli kubur? Tak boleh. Dia dah mati. Subhanallah. Hiduplah dengan berzikir dengan Allah. Nabi disihir kerana Allah nak tunjukkan cara mengubati sihir dengan cara terbaik. Okay. Ni adalah surah untuk melindungi kita. Surah-surah Mu'awwizatain. Kejahatan yang paling jahat dari hidup manusia adalah bisikan syaitan. Syaitan boleh jadi daripada jin dan manusia. Menurut Ibnu Katsir, lazimilah ta'awuz. Apa tu ta'awuz? Auzubillah. Okay. Ataupun isti'azah untuk membersihkan mulut dari ucapan sia-sia dan kotor. Ibnu Katsir juga mengatakan bahawa salah satu manfaat melazimi ta'awuz ataupun isti'azah adalah dapat meredakan hati yang sedang marah. Okay. Subhanallah. Share kat grup aja. Ada share kat grup dah share dekat grup. Okay, manfaatkan. Okay, boleh buat tadabbur dengan anak cucu ke, dengan family. Boleh gunakan benda ni. InsyaAllah mudah-mudahan. Subhanallah, Allah Akbar. Lazimilah zikrullah. Sebab hanya dengan mengingat Allah, hati akan jadi tenang. Okay, syaitan akan tenggelam daripada kita. So kalau kita nak mula rasa malas, maknanya apa tu? Maknanya dah lupa. Dah sikit dah zikrullah tu. Dos dah tak kuat dah. Okay. Subhanallah. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan. Kita akan masuk doa waktu pagi tu. InsyaAllah. Boleh? Alhamdulillah. Ni kita tadabbur ringkas lah. Nanti bila kita dah masuk betul-betul surah An-Nas dekat kelas yang Khamis tu, insyaAllah kita go detail. Okay?
Aku liqauli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum.